Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masa kami bersahur, uh, tiba-tiba je Azrai, anak saya yang nombor 2 tu, angkat tangan dia. Dia berdoakan, Ya Allah, Ya Tuhanku, panjangkanlah usia ayahku, Ya Allah. Dia baca doa lah. Kenapa? Hari ni hari lahir saya yang ke-56. 56 tahun. Saya dilahirkan pada tahun 64. Dulu masa budak-budak dulu mana ada ingat-ingat tarikh lahir ni. Tak penting pun. Keluarga kami 12 orang. Mana ada sambut-sambut hari jadi ni. Orang besut kan. Orang kampung. Tetapi sekarang ini tiap-tiap tahun kita akan mendapat ingatan. Daripada isteri. Daripada anak-anak. Kemudian rakan sejawat saya di UniKL. Orang yang pertama sekali sebut ni immediate yang head of department saya lah, Miss Lily. Dia pagi-pagi lagi pukul 4 lagi dah hantar message mendoakan kesejahteraan saya pada hari lahir saya pada hari yang ke-56 ini. Dan kemudian ramailah yang message ya. Dan terima kasihlah semua kerana mengingati tarikh lahir ini. Tetapi salah satu perkara yang perlu kita ingati, kita amati, bila tarikh lahir ini kita bertambah satu tahun, yang sebenarnya boleh dilihat daripada dua sisi. Sisi yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dipanjangkan usia sampai boleh hidup 56 tahun. Jadi, bila kita berfikir macam tu, kita kena toleh ke belakang, tengok apakah yang kita telah lakukan selama 56 tahun. Tolaklah masa sebelum akil balik. Ya. Adakah kita ini hampir dengan Allah ataupun macam gitu-gitu je? Okay? Kita kena tengok diri kita dalam konteks tersebut. Kerana apa? Usia ini merupakan suatu tanda. Tanda yang bahawa kita telah tak lama lagi nak tinggalkan dunia ini. Itu daripada sisi yang satulah, maknanya kita mengenangi apa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Yang kedua juga, ini kami pernah tulis dalam buku Dua Sahabat. Ya. Hidup kita ini, masa kita dilahirkan, seolah-olah ya, gambaran dia, dari segi tasawufnya lah kot, kita telah dianugerahkan dengan mutiara, butir-butir mutiara. Setiap orang ada butir-butir mutiara ini. Ini diibaratkan macam tahun lah. Berapa tahun kita hidup nanti, maka dia dipadankan dengan mutiara yang ada. Masalahnya kita tak tahu berapa yang mutiara bagi kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang kita tahu, yang pasti kita tahu, saya dah ada 50 butir mutiara yang telah dibuang. Pasal apa? Dah umur 56 tahun, maknanya kalau satu tahun tu satu mutiara, maknanya dah tak ada 56 tahun lah. Berapa lagi mutiara yang tinggal untuk saya? Tak banyak dah. Kenapa tak banyak? Kerana kalaulah kita ambil usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai usia wafat, maknanya saya 56, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umur 60 tahun Masihi, saya ada 4 butir lagi lah mutiara. Takkah kita terfikir macam tu? Alhamdulillah lah, sambutan hari jadi ke apa semua ini mengingatkan saya tentang masa yang tinggal. Itu kalau ikut Nabi lah. Kalau ikut ayah saya, ikut genetik, saya ada 2 tahun lagi. Ayah saya meninggal 58. Tetapi ajal maut di tangan Allah, satu je yang kita pasti, semakin hari masa bergerak, semakin dekat dengan kematian. Jadi kita kena tanyalah diri kita apa yang kita nak. Jadi saya hari ini mintalah pada tuan-tuan dan puan-puan mendoakan saya supaya diberi kesihatan yang baik, supaya dapat lagi menyambung usaha-usaha dakwah ini. Dan pada hari ini juga saya nak mengambil kesempatanlah untuk memohon maaf di atas salah silap saya selama berjumpa, bertemu ataupun berkomunikasi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ada masanya kita ni cynical, kadang-kadang orang tanya tu kita jawab semacam je kan. Ada masanya saya tak jawab, ada masanya baik sangat. Jadi
ada orang yang terasa hati ke apa semua, saya minta maaf banyak-banyak sangatlah ya. Baik tuan-tuan, sebelum kita mulakan tazkirah 5 minit daripada buku Beri 2 minit ini, saya nak ingatkan tuan-tuan, petang ini ada tazkirah, biasanya lah tazkirah sebelum berbuka. Sepatutnya hari Isnin, tetapi memang dah diplan daripada awal lagi. Saya nak pada 19 hari bulan, hari umur saya 56 tahun. Sebab saya nak sepanjang hari ini saya melakukan beberapa perkara yang bermanfaat lah. Jadi kita tetapkan 19 hari bulan, pukul 6.30 nanti. Yang ini setengah jam ya. Dan kita juga akan tazkirah ini bersekali dengan pelancaran buku baru saya, iaitu Ceritalah Dia Ada di Sisi. Tolong share dengan kawan-kawan nanti saya akan uploadkanlah dia punya notis iklan supaya memberitahu bahawa petang ini ada tazkirah sebelum berbuka bersekali dengan pelancaran buku Ceritalah Dia Ada di Sisi. InsyaAllah sebenarnya saya dah prepare benda ni untuk pelancaran buku sebelum COVID. Tapi dah COVID-19 ni, semua dibatalkan. Masya Allah, subhanallah. Baik, kita teruskan masa pukul berapa dah? Okey, 6.25. Tajuk hari ini, bab 26 ya. Bab 26, tajuk dia berkuasa. Jadi kalau kita sebut berkuasa ini, kita selalu terpandang orang yang berkuasa lah. Okey, siapa dalam negara kita? Ramailah yang berkuasa, tapi yang paling tinggi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong lah secara simbolnya. Tetapi Perdana Menteri, kalau menteri-menteri, kemudian ketua-ketua jabatan, ada kuasa semua tu. Kuasa di dunia. Tetapi secara hakikatnya, semua orang ni ada kuasa. Saya ada kuasa, tuan-tuan ada kuasa, Roza ada kuasa, dalam kapasiti masing-masing. Dan kita seharusnya menggunakan kuasa ini supaya kita makin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan kuasa yang kita ada ini boleh membawa kita, orang yang kita sayang, terutamanya saya lah, isteri saya, anak-anak saya, kaum keluarga saya, adik-beradik saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua yang selalu mengikuti FB Live ni, yang selalu membaca buku-buku kami, akan bersama-sama menuju ke syurga. Masuk syurga tanpa dihisap, insya-Allah. Dengan kalau ada kuasa lah. Baik tuan-tuan, dalam buku ni saya tulis satu perkara lah, iaitu kuasa yang paling besar yang ada ialah Allah SWT. Apa saja kuasa bawah tu, kuasa kita ke kuasa apa yang saya sebut tadi, adalah dengan izin Allah. Ini fundamental dulu. Baik. Ada satu perkara yang paling besar yang tuan-tuan berkuasa, iaitu tentang pilihan kita. Pilihan ke mana? Apa dia? Pilihan sama ada kita mati besok, kita meninggal besok, kita nak masuk syurga ke ataupun nak masuk neraka. Bukan kerana orang lain. Esok kita kata pada Allah, ya Allah, aku ni ikut iblis, syaitan ni yang mengajar aku begini. Syaitan kata apa? Iblis kata apa? Bukan aku, dia sendiri yang buat pilihan. Tuan-tuan, pilihan itu di tangan kita. Asas dia macam mana? Kita kena berkuasa pada diri kita sendiri, dan salah satu pilihan yang perlu kita buat ialah apa? Ikut apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Baik, pada anak-anak kita. Ayah berkuasa pada anak. Jangan duk katalah. Daripada kecil lagi kita doktrinkan yang kita ni berkuasa. Bukanlah berkuasa macam diktator. Tetapi berapa ramai ibu bapa ya, saya tengok ramai. Kalau makan di McDonald ke makan di KFC ni, ayah dengan mak makan dekat meja sedap je. Anak berkeliaran, lari sana, lari sini, bertepik sana, bertepik sini, naik atas meja sana sini. Tak marah pun. Tak cuba melarang. Saya tengok, ya Allah, heran betul saya. Ayah ada kuasa, mak ada kuasa. Kalau tak diajar anak itu daripada kecil lagi, itu dia yang melampau-lampau tu, yang boleh lawan kita, yang boleh tidak hormat kepada orang tua. Kenapa? Kerana kuasa yang kita guna, yang kita ada, kita tak gunakan. Ini perkara zaman-zaman sekarang ni, ya Allah, saya tak tahulah. Ayah saya terlebih bengkeng pula. Semua dia itunya, tetapi dia membentuk diri anak-anak macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah SAW kata apa? Kita ada kuasa apa? Dia kata apa? Anak ni 7 tahun kau ajar solat.
Engkau ada kuasa tu. Ayah ada kuasa. 7 tahun ajar solat. 10 tahun kalau anak tu tak solat, rotan dia. Tapi mana ada orang nak ikut ni? Ikut engkau lah. Nak semayang, semayang. Tak nak semayang, sudah. Jadi kita tidak menggunakan kuasa itu menyebabkan bila anak besar, anak itu yang anak lelaki pun tak pergi ke surau, tak pergi ke masjid. Itu pun okey, boleh tahan lagi lah. Langsung tak semayang. Terlepas daripada ibu bapa dia ikut hal dia lah. Sebab itu penting dalam konteks kuasa ni. Saya tulis muka lebih je. Tetapi mengaitkan dengan keadaan tersebut. Tuan-tuan, saya dah tua lah, 56 tahun tadi kan. Maksudnya, kuasa yang saya minta dengan Allah supaya saya diberi kuasa, kuasa kebijaksanaan. Kuasa dapat ilmu. Sebab apa? Allah kata apa ya? Dalam surah Al-Baqarah, ayat 269. Allah memberikan hikmat kebijaksanaan ilmu yang berguna kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditentunya. Allah bagi kebijaksanaan itu, dia tak kira-kira. Engkau bukan masalah orang kaya ke, masalah engkau profesor ke, engkau tak profesor ke, masalah engkau ketua jabatan ke, masalah engkau Perdana Menteri ke, bukan Perdana Menteri, masalah apa ni, bukan. Allah bagi kebijaksanaan ini kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi kita, tugas kita apa? Kita minta lah kat dia. Sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kelebihan yang banyak. Hanya orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Tuan-tuan, saya minta dengan Allah supaya saya berakal. Berakal ni bukanlah masalah ada otak. Berakal ini membuat pilihan antara yang Allah suruh dengan Allah tinggal. Ada orang bijaksana, gaji mahal beribu, tapi pilihan dia tidak tepat. Tuan-tuan dan puan-puan, yang itu kuasa pada kita membuat pilihan. Saya buat mesyuarat kan? Saya pengurusi mesyuarat. Sampai masuk waktu Zuhur, saya berhenti ya. Kau ingat kau lebih besar daripada Tuhan ke? Masuk, sampai waktu berhenti. Solat, mai ajak semua jawatan kuasa saya ke apa ni, anak-anak buah saya. Mai pergi semayang. Pergi semayang, dah sudah semayang, sambunglah mesyuarat. Tak salah. Berapa ramai orang yang jadi ketua jabatan yang tak berhenti mesyuarat. Nanya, berapa ramai orang nak semayang, berjemaah apa semua tu, dia tak peduli pun. Kau ingat kau besar ke? Tidak. Sebab itu, tuan-tuan, kebijaksanaan ini diberi oleh Allah SWT. Belajar tinggi sekalipun, belum tentu lagi bijaksana. Wisdom tu tak ada. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat macam tu, maksudnya kita nak apa yang kita buat ini mendapat keredaan Allah SWT, maka Allah bagi. Jadi kita minta doa lah. Ibu-ibu, isteri-isteri, mintalah doa pada 1/3 hujung malam yang tersisa. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah suami aku ni bijaksana, ya Allah. Okey? Bagilah dia berkuasa yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dia bukan kerana jawatan, bukan kerana pangkat, bukan kerana darjat. Ada orang biasa-biasa je, dia berkuasa atas diri dia, dia pergi. Yang ni saya jumpa seorang lah, orang Pasir Mas ya. Saya doakan pakcik ni sihat sejahtera, masih hidup lagi, mudah-mudahan begitu. Dia pergi ke Madinah, ziarah Madinah. Dia ada lepas asar di dalam Masjid Nabawi. Saya duduk Madinah, saya faham lah. Saya pergi, kalau kita duduk dalam Masjid Nabawi lepas asar tu nak cari orang Malaysia, 20 orang kira alhamdulillah lah kalau dapat 20 orang. Tak ada. Tetapi makcik ni, dia ada di masjid tersebut. Dan saya duduk sebelah saya tanya dia, pakcik, pasal apa pakcik duduk sini balik? Kenapa tak balik? Orang semua balik, orang apa ni. Dia kata, nak 20 tahun saya simpan duit nak datang ke menunaikan haji ni. Dia kata, saya tak tahu bila pula saya boleh datang. Dan kalau saya tak menggunakan kesempatan ini sepenuhnya, saya rasa rugi. Dia menangis. Saya pun tanya dia lah, dia kerja apa? Dia kerja menoreh getah. Tapi dia cerdik kan? Dia smart. Dia nak menghabiskan masa dalam Masjid Nabawi sebab duduk Masjid Nabawi itu, duduk di Madinah, 8 hari je tuan. Daripada umur 56 tahun, katalah saya pergi sekarang, 8 hari je duduk di Madinah masa menunaikan fardu haji. Zaman dululah. Dan dia menangis, teresak-esak. Dia kata, saya mungkin tak dapat dah peluang. Maknanya dia apa? Dia bijaksana lah. Berapa ramai orang duduk tidur je dekat hotel? Yalah, dia kaya, tak apalah. Dia boleh pergi lagi tahun depan. Tapi tiap-tiap tahun pergi sama je. Okey, dah siap dah. Terima kasihlah tuan-tuan. Saya ni gembira pada hari ini.
kerana dapat menyambut umur 56 tahun saya masih hidup lagi, walaupun penyakit banyak ya. Tapi saya selalu minta doa dengan Allah. Penyakit lah, tetapi jangan menyebabkan saya sukar untuk beramal ibadat kepada dia. Baik. Hari ini untuk nama-nama yang akan menerima buku beri 2 minit ya, 5 orang ya. 4 orang yang pertama ni akan menerima beri 2 minit, hadiah daripada ramai orang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang. Sofia Roza angkat tangan macam tu. Bila dia isyarat macam tu, dia dah hajar saya. Kalau saya angkat tangan macam tu, tegakkan tubuh balik. Ini dia punya director saya ni macam-macam. Baik. Muhammad Mukhlis, Hasbullah Mustafa, Ghazali Arifin, Nur Hayati Abu Bakar. Nanti kontak saya 019-315-4444. 4 orang ni akan menerima beri 2 minit sumbangan daripada rakan-rakan kita yang bersama dia. Orang ni sumbang tu kerana nak menyukakan hati tuan-tuan dan puan-puan. Excitement. Nanti dulu ada bangun pula. Dia orang bagi buku free, saya belanja pos. Nak kena beritahu juga tu. Saya belanja pos ya, bukanlah mahal sangat. Baik, orang nama yang kelima, Ashira Kamarudin. Ashira akan menerima ceritalah yang akan kita lancarkan petang ini, insya-Allah. Kenapa yang? Ada apa lagi? Ya Allah. Kenapa? Oh, pasal hari jadi saya. Hari ni ada tambahan lagi berapa ni? 5 lagi. Allahu akbar. Tengok tu, syafaat. Bukan saya yang bagi hadiah. Orang bagi hadiah melalui saya. Saya guna kuasa. Itu kuasa tu. Kuasa hari ni bagi Roza guna kuasa. Dia kata bagi 10 layang hari ni. Baik, siapa yang nombor 6, nombor sampai nombor 10? ASG Keluang. Siapa ni? ASG Keluang. Dia punya code name dia ASG Keluang. Muhammad Elis Malawi. Abdul Halim Abdul Majid. Solihah Hanafiah. Puan-puan akan menerima buku beri 2 minit. Dan nombor 10 ni, Muna Fairuz Osman. Akan menerima buku ceritalah yang akan dilancarkan pada pukul 6.30 nanti. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan lupa tahu, 6.30 nanti. Tak payah saya sorok-sorok lah. Ada 10 hadiah untuk ceritalah. Dia ada di sisi. Kita akan distribute. Ada orang sampai kontak saya tanya, macam mana nak dapat hadiah ni? Macam mana nak dapat pertandingan ni? Mana ada bertanding? Ini orang nak bagi je. Tak payahlah kontak-kontak saya bertanya pasal nak dapat hadiah ni. Berdoa pada Allah. Sebab kita tak ada peraturan, tak ada apa, tak ada pilih kasih, tak ada apa. Siapa nak bagi? Roza nampak nama dia nak bagi ya. Tuan-tuan, janganlah sampai gitu sekali. Kita main-main je. Kita suka-suka je. Masya Allah. Petang ni ada 10 buku. Dia ada di sisi, akan diedarkan. Berdoalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.